Menurut pakar transfer iaitu Fabrizio Romano, Christian Eriksen telah sah pindah ke Manchester United secara percuma. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari kita nak sembang sikit pasal Christian Eriksen, pemain yang baru didatangkan oleh Manchester United, iaitu pemain kedua yang didatangkan oleh Erik ten Hag. Sebelum tu Tarek Malacia sudah pun selesai, dah sign kontrak dah dengan Manchester United, dah salam dah dengan Erik ten Hag. Dan Christian Eriksen ni kira memang random transfer gila. Sebab angin tak ada, hujan tak ada, guruh tak ada, tiba-tiba dia sign dengan Manchester United. Dan ini mungkinlah berikutan Cristiano Ronaldo kata nak belah daripada Manchester United kan. Mungkin Manchester United dah dicuak, so mereka pun dapatkanlah Christian Eriksen. Bagaimanapun gaji kita masih lagi belum ketahui dan kontrak masih lagi sedang disediakan. Dan yang paling menarik, Eriksen ni adalah keinginan Erik ten Hag sendiri, bukanlah kelab yang nak, melainkan Erik ten Hag tu yang nak sendiri Christian Eriksen ni. Sebab apa dia nak Christian Eriksen ni? Jom kita tengok. Dan Christian Eriksen ni macam apa tahu, bekas player Ajax, Spurs, lepas tu Inter Milan. Lepas dia main dekat Inter Milan tu, waktu Euro 2020 tu, dia mengalami cardiac arrest, iaitu serangan jantung yang membuatkan dia ni susah nak dapat kelab lepas tu. Punya lama menganggur, lala kali dapat juga main dekat Brentford. Brentford ni kira tawarkan peluang kedua adalah dalam bola sepak. Sebab waktu tu ramai yang kata Christian Eriksen ni career dia dah done dah. Kira dah kata career dia ni dah finish lah. Sebab iyalah bila ada penyakit jantung, penyakit jantung mat, penyakit jantung tu bahaya. Sebab risiko nak bayar gaji kat dia, nak bagi dia main, takut dia sakit lagi. Nanti kelab tu yang dipersalahkan pula. Tapi sebelum tu, kita nak bangga sikit lah. Pasukan Villarreal daripada Sepanyol, mereka ni telah mengumumkan dan mereka ni akan buka akademi bola sepak dekat Malaysia. Dan akademi ni bukan akan dibuka lama lagi, dok, bulan 8 ni akan buka. Dan akademi ni dibuka untuk pemain berusia 3 tahun sampai 21 tahun. Dan boleh dikatakan mereka ni nak merancang untuk menghasilkan 400 pemain berkualiti dan 20 barisan kejurulatihan yang berkualiti. Dan kalau hampa nak tahu, Villarreal ni bukan ada saja akademi dekat Malaysia, mereka ni ada juga dekat negara-negara lain. Mereka ada dekat banyak negara, contoh macam USA, Mexico, Kanada, Korea Selatan, banyak lagi lah. Dan yang paling menariknya, player-player dekat Akademi Villarreal akan berpeluang untuk berlatih dekat Sepanyol. Dan mungkin akan berhadapan dengan skuad Akademi Villarreal betul-betul kat sana. So memang mungkinlah, mana kita tahu kan, future nanti ikut ada player Malaysia boleh main dekat Sepanyol. So bila Christian Eriksen ni start main dekat Brentford balik, kira dia ni memang tak drop langsung performa dia. Performa dia sangat bagus dekat Brentford. Dan dia juga menjadikan 1 gol untuk Brentford. Dan tambahan pula, dia ni dipanggil untuk main dengan Denmark balik. Hamba ialah player yang ada serangan jantung hari tu, tiba-tiba comeback main dekat kelab, main dekat negara dia balik. Memang cerita amazing lah, amazing story lah. Dan selepas kontrak jangka pendek dia dengan Brentford tamat, ada 3 kelab boleh dikatakan nak sign dia. Antaranya Manchester United, yang kedua adalah Tottenham Hotspur, yang ketiga adalah Brentford sendiri. Dan Christian Eriksen ni mula-mula berat nak sign ke Brentford lah. Sebab Brentford lah yang bagi peluang kedua kat dia, Brentford lah yang selamatkan career dia. So memang dia ni terhutang budi lah dengan Brentford. Tapi tiba-tiba Christian Eriksen dia keluarkan kenyataan dia nak join team yang main dekat Europe. Brentford memang tak boleh lah. Brentford kira fight relegation. So ada 2 pilihan, antara Spurs ataupun MU. Tapi Spurs ni main kat UCL, MU main kat Europe juga, tapi Europa League lah. Tapi dengar kata tentu memang rumah kuat tapi Spurs lah. Tiba-tiba Spurs tarik diri. Spurs kata bahagian attacking midfielder mereka tak penting, sebab mereka ni ada bahagian lain yang lagi penting untuk mereka kuatkan. So tinggallah MU seorang-seorang dalam pemburuan Christian Eriksen ni. Bila dah seorang-seorang, merendang lah mat. Tak ada siapa nak challenge, mereka merendang lah. Aku rasa berapa minggu dah mereka hold transfer Eriksen ni. Patutnya boleh sign awal-awal. Tapi Man United pun macam masih ragu-ragu nak dapatkan Eriksen kan. Mungkinlah takut performance dia drop, ataupun takut bayar gaji tinggi dekat dia. Tapi dia free mat. Awak tak mau try je kan. Lepas tu dengar kata, CR kata, aku nak belah. Terus cuak terus. Terus cuak dia sign terus Eriksen. Terus umumkan Malacia. Memang laju lah. Tapi ada satu masalah lah bila Eriksen main dekat Manchester United ni. First 11 dia tak confirm lah, sebab position dia selalu dimainkan oleh Bruno Fernandes. Tapi kalau tanya aku kan, beza antara Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen. Bagi aku Bruno Fernandes ni dia lebih kepada attacking minded, dan dia ni lebih kepada finisher. Memanglah dia ni kreatif, tapi bagi aku kalau kita sembang bab creativity, chances creation, aku rasa Christian Eriksen kalau lawan dengan Bruno, Christian Eriksen jauh lah. Christian Eriksen ni kita boleh katakan lebih kurang macam klasik nombor 10 lah. Maksudnya dia ni jenis suka hold bola dekat kawasan lawan. Dan kemampuan Eriksen ni memanglah kita boleh gunakan kalau lawan dengan tim-tim yang suka main low block. Kalau lawan tim-tim yang kuat macam Liverpool ke, MC ke, susah sikit lah. Sebab bila lawan dengan tim-tim yang kuat, punya intensity kena tinggi. So player-player yang klasik nombor 10 ni agak susah sikit lah nak adapt dalam game tu. Mungkinlah bila lawan dengan tim-tim yang kuat, boleh gunakan Bruno.
Bila lawan dengan tim-tim yang susah sikit, yang susah kita nak tembus, gunakan Eriksen. Ataupun boleh saja Manchester United gunakan dua-dua ni saja, iaitu Bruno dan juga Christian Eriksen. Sebab Christian Eriksen juga boleh berfungsi sebagai right wing. Right wing ni tak semestinya hang kena speed ke depan, hang kena lari ke depan. Tak ada. Right wing ni bergantung kepada cara jurulatih guna hang lah. Sebab ada je contoh macam dulu dekat Real Madrid, David Beckham. David Beckham dia tak banyak guna speed dekat Real Madrid. Dia banyak guna passing, dia banyak guna vision. So itulah yang membuatkan dia boleh bermain di right wing walaupun dia tak banyak buat speed. Tapi dia banyak jugalah dribble. Tapi kira basic dia adalah vision. Dan dengan kemasukan Eriksen ni, bolehlah bagi dekat Bruno Fernandes tu cok sikit kan. Kira kalau tak perform, hang kena drop. Ni memanjang lah. Perform ke tak perform ke tetap main sebab dia core player. Memanglah dia star player, tapi kita kena ada play yang triggered seorang player tu. Hang tengoklah apa yang jadi dekat Luke Shaw 2 musim lepas. Sebelum tu tak perform. Lepas tu tiba-tiba dengan kedatangan Teles, ni kira trigger Luke Shaw, terus kawan tu perform. Tapi musim ni tak tahulah macam mana. So bila dengan kedatangan Eriksen ni kan, variasi taktik Erik ten Hag ni boleh bertambah lagi lah. Mungkinlah dia nak mainkan dua attacking midfielder pun boleh. Dia nak mainkan seorang attacking midfielder, seorang right wing pun boleh. Ataupun seorang left wing pun boleh. Ataupun dia nak letak Bruno Fernandes sebagai false nine pun boleh. Dan ingat kata Cristiano Ronaldo nak belah pula kan, mungkin boleh guna taktik ni. Tapi kita kena ada finisher yang betul lah. Dan Christian Eriksen ni macam kata tadi lah, memang betul-betul perlu digunakan kalau lawan dengan tim-tim yang low block. Sebab dapat tengoklah Manchester United musim lepas, kalau lawan dengan tim yang main low block, memang susah lah. Kita nak masuk pun susah, lala kali kita kena kata, lala kali kita yang kalah. Sebab Bruno Fernandes ni dia kurang kreativiti, dia lebih kepada finisher. Sebab hang tengoklah 2 musim lepas waktu dia betul-betul perform, dia ni banyak kepada finisher dan banyak buat link up player dengan player-player lain. Dan Eriksen ni memanglah boleh digunakan untuk kreativiti. So kira kalau Bruno tak ada idea nak buat kreatif, masukkan Eriksen lah. Sebab Eriksen ni memang dah proven player dah. Dekat Ajax dia perform, dekat Spurs dia perform, dekat Inter Milan pun dia perform sampai menang Liga. So apa lagi yang nak tanya dekat Eriksen ni? Walaupun dia dah umur 30 tahun tapi dia masih lagi proven. Dan aku rasa dia ni memang signing yang berbaloi lah. Sebab dia ni main secara free saja. Dan mungkinlah gaji, aku rasa gaji tak ada high lah. Man United nak bayar kan. Yang penting tu dia main secara free tu. Free tu yang penting. Dia tak macam Barca lah. Barca kan kedekut. MU pun kena kedekut juga. Tapi dengan kedatangan Eriksen ni, aku masih lagi risau. Sebab Manchester United masih lagi tak menyelesaikan di bahagian kritikal. Bagi aku bahagian paling kritikal di Manchester United adalah stok di defensive midfielder dan juga right back. Dan dengan kata defensive midfielder, dari hari tu lagi lah kata nak beli Frankie de Jong. Aku pun penat dengar dah. Lala kali hang trigger je lah Ibrahima Sangare tu. Ataupun hang dapatkan je Yuri Tielemans daripada Leicester City. Harga dia pun 25 juta je. Okey lah boleh baik 25 juta ataupun 30 juta boleh dapat dah. Tapi Tielemans tu dia lebih kepada attacking minded lah. Kita susah lah. Kita nak cari seorang defensive midfielder yang betul-betul defensive minded. Contoh kita nak ada seorang kata keban macam dekat Real Madrid ada Casemiro. Dekat Liverpool ada Fabinho. Dekat Man City ada Rodri. Lah ni tambahan pula ada Calvin Phillips. So daripada dua mat. Manchester United ada siapa? Ada Fred. Fred memanglah dia boleh buat macam tu, tapi dia kecil. Dan dia ni perlukan partner yang konsisten. Bagi aku McTominay memang tak konsisten langsung untuk main ke peranan tu. Sebab kalau dia perform memang padu teruk. Kalau tak perform, macam tape mat. So itulah aku harapkan bahagian defensive midfielder ni memang kena betul-betul lah. Kena cari yang betul-betul ya. Ataupun antara yang dapatkan Idrissa Gana Gueye tu kan daripada PSG. Sebab PSG nak buang dia. Sebab hari tu dia tak mau pakai baju gear dekat PSG tu. Memang patutlah tak pakai. Aku rasa Manchester United boleh dapatkan Idrissa Gana Gueye tu. Walaupun dia ni bukanlah player berkualiti sangat. Tapi okey lah kita ada option. Daripada dua hak kat Frankie de Jong lah sampai habis. Memanglah transfer banyak lagi. Tapi bila hang tumpu terlalu kepada seorang player, habis lah. Hari tu dia kata nak strict. Nak kata lah kan, bila Frankie de Jong tak bagi keputusan dalam masa seminggu, nak cari target lain. Lain kali tak ada juga. Sampai lah ni kata still nak beli. Mana pendirian hampa sebagai Manchester United? Malu lah. Macam hampa menganggap player tu lagi besar daripada kelab. Bila hampa bawa seorang player tu sebagai superstar dekat kelab, cari takut dia buat perangai lah. Atau bolehlah try dapatkan Ruben Neves daripada Wolverhampton ke. Sebab lah ni dah diam dah rumor dia. Tapi itulah dia bukan defensive minded juga. Dia jenis attacking minded. Defensive minded yang betul-betul pure bagi aku Declan Rice lah. Tapi Declan Rice 1 juta lebih lah mat. Itulah susah. Dan di bahagian right back pula, Manchester United dikabarkan dah dapatkan Denzel Dumfries. Denzel Dumfries ni adalah right back Inter Milan. Dia ni memang padu lah. Dia menggantikan peranan Achraf Hakimi. Achraf Hakimi ni dah pindah pergi PSG. Dan walaupun dia perform betul-betul kat Inter Milan 2 musim lepas, musim ni fan-fan Inter Milan tak rindukan langsung Achraf Hakimi. Sebab Denzel Dumfries ni memang bermain dengan cukup baik. Dan Man United memang dikatakan memang nak dapatkan dia. Tapi dengar cerita kawan tak mau pindah pula. Mana kawan tak mau pindah kan? Sebab lah ni Inter Milan tengah kuat main dekat UCL pula. Lepas tu nak pindah PMU nak cari bala. So itulah aku rasa susah lah Manchester United nak dapatkan player baru. Ni adalah cabaran untuk Manchester United lah. Dan aku rasa lagi bagus lah sebab Manchester United tak dapatkan player star. Sebab macam Kobat lah. Sebab bila dapatkan player star, player star tu buat kepala, tak ada apa kau.
So itulah video kali ni. Hampa rasa kalau hampa nak transfer Eriksen ni daripada 1 sampai 10, hampa nak bagi berapa bintang? Aku rasa Eriksen ni aku bagi 10 bintang kot. Tapi tu Manchester United masih lagi tak selesaikan bahagian kritikal macam aku cakap tadi. Hampa rasa siapa yang patut Manchester United datangkan sebagai defensive midfielder selain Frankie De Jong? Dan siapa lagi sebagai right back? Adakah Wan-Bissaka? Sebab Wan-Bissaka lah ni tengah dengar kata train crossing. Mungkinlah dia nak improve kan. Kita tak tahulah macam mana kan. So itulah video kali ni. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.